Okay. Okay, so Assalamualaikum dan selamat pagi. Okay, so 67 orang dah ada. Saya mula terus boleh? Boleh. Boleh? Okay, so hari ni kita akan sambung tajuk seterusnya. Okay. Tajuk apa? Semalam kita dah habis tajuk apa? Muscle cell. Masa sel kan? So ada berapa masa sel yang awak dah belajar? 3. 3. Okay. 3 tu apa dia? Skeleton, Skeleton, lagi cardiac dengan smooth muscle kan. So kena tahulah location dia berbeza lah ikut jenis. Okay. So yang ni 3 ni. Sebelum tu awak belajar juga pasal neurons. Okay, neurons. So hari ni kita akan sambung kepada connective tissue. So kita akan tengok ni semua masih lagi bawah tajuk animal tissue. Okay. So, okay. So apa tu connective tissue? So basically dari segi nama, awak rasa connective tissue ni apa? Dari segi nama dia connective tissue. Tisu penghubung. Tisu penghubung ataupun tisu yang mengconnectkan one and another lah, tak kisahlah apa-apa. So kita tengok kenapa kita panggil dia connective tissue, sebab dia consist of living cell, iaitu sel-sel yang hidup. Okay. And then dia juga ada large amount of ground substances ataupun matrix. Apa itu matrix? Matrix ni banyak dah awak jumpa. Matrix of mitochondria, matrix of bone. Matrix apa? Apa tu? Yang kalau kat mitochondria tu yang ikut kan? Liquid, yes. Tapi dekat sini, compact bone. Okay, so kita tengok connective tissue yang pertama, kita tengok adalah compact bone. Okay, so compact bone, nama pun compact. So dia punya structure sangat solid dan sangat rapat-rapat. So dia punya matrix, okay, lebih kepada ground substances ataupun solidly filled dengan organic substances lah. So matrix dia ada banyak jenis. Nanti kita akan tengok ada dibuat daripada banyak benda. Cuma bila awak dengar apa nama dia compact bone, okay, so saya tak tulis tajuk lagi. Okay, so basically ni tajuk besar lah, bawah ni adalah compact bone. Okay, so kenapa kita panggil dia compact bone? Okay, structure dia, first kita tengok structure dia. Dari segi structure luaran, okay, dia adalah mineralized connective tissue. Bila kita sebut mineralized, maknanya dia dibuat daripada banyak benda minerals lah. Okay, inorganic minerals. Contoh dia salt dan banyak lagi lah. Okay, and then mineralized connective tissue which is hard, strong dengan rigid. Okay, so compact bone ni adalah tulang tangan kita. Dalam tulang tangan kita ada bahagian compact bone. Okay, so compact bone keras kan. So sebabkan dia ni dibuat daripada mineralized matrix semua tu. Okay, so dia merupakan something yang sangat keras, kuat dengan rigid. Okay, sama je maksud tiga-tiga ni, hard, strong and rigid. So kena alert lah kenapa dia ni keras, hard, rigid and strong. Sebab matrix dia buat daripada minerals inorganic material. Faham? Jelas tak setakat tu? Jelas. Jelas eh? Okay. And then apa function dia? So bila awak tahu function tulang awak, so apa function tulang awak rasa? Okay, kita tengok, saya skip dulu dia punya ni, saya tengok terus structure dia. Support, contoh dia support. Untuk apa? Sebab skeleton kita, tulang-tulang kita, dia forms a supportive framework. So framework ni frame lah dan giving shape and rigidity to the body. So boleh tak awak imagine diri awak tanpa tulang? Boleh imagine tak? Tak boleh. Gelebih lah kan, cair lah awak macam tu. Dengan kulit sahaja, dengan masa sahaja tak cukup rigid. Body kita ni tak cukup rigid without a bone. So pentingnya compact bone ni sebab dia nak bagi support. So support tu secara tidak langsung bagi bentuk framework dan dia bagi shape kepada body kita. So itu one of the function of compact bone. Yang kedua adalah locomotion. Apa tu locomotion? Gerakan.
Pergerakan, yes. So bone tissue, okay, akan membentuk satu sistem yang akan menyebabkan voluntary muscle kita attach. So kalau ingat lagi, muscle apa yang attach dekat bone? Malam kita belajar. Skeleton. Skeletal muscle. So dua ni link to each other lah basically kan. Dan kalau ingat lagi, kita belajar skeletal muscle pun dia untuk movement, betul tak? Voluntary ke involuntary? Voluntary. So kat sini pun benda sama. Bila awak tahu masa lekat dekat bone tissue kita dan dia akan menyebabkan satu sistem terbentuk iaitu voluntary muscle attached untuk movement. So dua ni akan bekerjasama sama-sama lah. So dekat bahagian masa-masa kita, masa-masa skeletal muscle adalah bone kan, sebab kita tahu skeletal muscle ni attached kepada bone untuk membantu sistem pergerakan badan kita. So tangan ke, kaki ke, banyak lagi tempat. Faham eh? So untuk kenapa kita panggil locomotion? Jelas? Jelas. Okay, yang ketiga adalah protection. So kenapa kita kira dia sebagai protection? It serves to protect the soft and delicate organs. Mana bahagian yang soft and delicate organ? Contoh saya cakap bahagian bahagian atas badan kita. Ataupun otak . Ni otak awak. Biarlah macam mana dia bentuk otak kan. Adakah otak awak terus macam ni? Ada tak apa-apa yang cover the otak? Ada? Skull kita kan, tulang kita kan. Ataupun dekat bahagian ribcage kita ada tulang yang protect dia. So banyak bahagian yang skeletal muscle kita punya tulang ni bertindak sebagai protection. Sebab dia nak protect the soft and delicate organs. Soft ni yang lembut-lembut kan. Contoh stomach kita, hati kita, lungs kita. So organ-organ tu perlu dilindungi lah. So secara tak langsung kita punya tulang-tulang ni, such as the skull protects the brain. So benda tu sebagai protection. Faham? Nombor 3, simple je ni. Faham. Okay. Yang keempat, function compact bone ni ataupun bone secara overall adalah untuk manufacture blood cell. So dalam badan awak ada berapa jenis blood cell? Dua sahaja? Tiga jenis. Apa dia? Kita ada white blood cell, lagi? Red blood cell. Satu lagi? Plasma. Platelets kita tak panggil platelets. Plasma tu cecair dia. So platelets tu kalau awak ingat lagi, kita belajar platelets tu untuk kalau awak luka kat bahagian mana-mana badan awak yang akan mengklotkan blood itu adalah platelet. So dia adalah one type of blood cell dalam badan kita lah. Nanti kita akan belajar juga sebenarnya. Sebab dia adalah sejenis connective tissue. So macam mana dia manufacture blood? Dekat bahagian tulang ni ada satu parts yang kita panggil dia sebagai bone marrow. Pernah dengar bone marrow? Pernah. Bahasa Melayu dia mana? Sumsum eh? Kan? Sumsum. Tulang sumsum kan? Biasa kalau macam nak operate tu dia kata nak kena ambil daripada bone marrow, nak check ada kuman ke tak, nak check jangkitan kuman kat bone marrow ke tak. So penting sangat bone marrow ni. So kalau tengok gambar saya lukis ni, nampak tak dalam tulang tu ada satu part yang dipanggil bone marrow. Nampak? Nampak bone marrow? Nampak. Okay, so di dalam kalau kita patahkan ataupun kita cross sectionkan the bone, kita akan nampak lah ada satu part yang dipanggil bone marrow. So dalam ni lah terletaknya tempat kita punya red blood cell is manufactured, dihasilkan. Mana datang red blood cell? Daripada bone marrow. Barulah dia travel along the blood vessel. Nampak tak dia cantum dengan blood vessel dalam tu? Ni blood vessel merah biru ni. Nampak? Nampak. So basically kat sini terhasil dan dia akan flow lah all over your body melalui blood vessel kita. So number 5 pula adalah homeostasis. Homeostasis ni bila dengar dia berkaitan dengan organ apa? Organ apa? Homeostasis. Tak ingat? Kidney. Yes, homeostasis adalah proses dekat kidney. Okay, so bone ni memainkan peranan sangat penting dalam homeostasis sebab dia akan maintain a constant level yang constant je of calcium in the blood. So kalsium ni penting. Nanti kalau awak belajar homeostasis, awak akan tengok kalsium ni akan keluar masuk reabsorption ataupun secretion. So kalsium ni benda penting dalam badan kan. Okay, so yang maintain level of kalsium dalam darah kita adalah homeostasis. So bone ni secara tak langsung memainkan peranan yang penting sebab dia act as a reservoir. Reservoir ni adalah empangan
Reservoir itu empangan lah bahasa general dia yang menyimpan kalsium dengan fosforus. Biasa dengar kan, tulang perlukan kalsium, tulang perlukan fosforus. Kalau tak cukup dua ni, tulang kita akan berlaku rapuh lah, tak kuat lah. So basically sebab dia orang menyimpan, dia orang bertindak sebagai satu reservoir for kalsium dengan fosforus. Jelas? Jelas. Okay. Faham? Ada berapa function semua sekali untuk compact bone ni? 5. 5 function. Okay. So kita make it simple macam biasa. So apa yang awak kena tahu adalah ini adalah structure of kita punya compact bone. Nampak? Jelas tak? Jelas tak? Jelas. Okay. So pernah tengok gambar bone? Yang kiri ni bone. Pernah tengok gambar bone ni? Ya. Pernah. So ini adalah bone. Parts of our bone. Kalau kita cross section kan dia, so bahagian luar bone ni, kalau saya ambil bahagian luar ni dengan dalam ni sikit, so bila saya besarkan, saya akan dapat gambar dalam bulatan warna yellow. Okay, dapat imagine? Dapat imagine? Dapat. Okay, so this is our compact bone. Okay, so cross section of our compact bone lah. So kalau tanpa saya bagi tahu awak tahu tak merah biru ni apa? Agak-agak awak. Merah biru ni. Apa dia? Blood vessel. Yes, awak tahu kan? Awak tahu itu adalah blood vessel. So awak nampak ada banyak lingkaran blood vessels dan awak nampak ada lingkaran-lingkaran bulat-bulat. Betul? Betul? So ini maksudnya kita punya compact bone dibuat oleh semua bulat-bulat-bulat ni. Satu bulatan ni, okey, kita panggil dia sebagai osteon. Dapat setakat tu? Dapat. Okey, satu bulatan ni kita panggil dia sebagai osteon. Okey, so kalau osteon ni, okey, maksudnya dalam satu compact bone, satu parts of compact bone ni is made up of so many repeating osteon lah. Kan? Betul tak? Saya tak sebut kat sini. Consists of repeating units called osteon ataupun Harvesian system lah. So dia ada banyak repeat. Osteon ni banyak menghasilkan satu compact bone. Boleh imagine tak benda tu? Boleh imagine Boleh so dia macam dalam bentuk cylindrical panjang-panjang. Okay. Cuma bila saya pecah ataupun cross section kan osteon ni, kita akan dapat structure macam ni. Okay. Nampak? Okay. So sekarang kita fokus dekat ni, gambaran besar ni. Okay. So ini adalah osteon, awak tahu. So between osteon ni dekat kawasan compact bone ni, awak tahu compact bone adalah something hard, rigid dengan strong, betul tak? So tiga ni. Dia punya matrix pun saya cakap bukanlah something yang cair-cair, bukanlah something yang liquidify ke apa. Matrix dia akan ada dekat kawasan mana-mana je. Semualah dia made up of osteon ni. Kat celah-celah osteon ni ada, dia macam membanjiri atau cover all the osteon part. Okay, so dia made up of collagen fiber. Okay, matrix tu dibuat daripada collagen fiber dengan inorganic mineral salt. Okay, contoh dia CaCO3 dengan CaPO42 dengan small amount of sodium dengan magnesium. Maknanya benda-benda yang menghasilkan matrix tu sendiri adalah benda-benda yang rigid ataupun benda-benda yang solidified. Okay, faham tak setakat tu? Faham? Okay. Menyebabkan kita punya structure of compact bone ni tak liquidify ataupun tak lembut. Dia adalah strong. Sebab matrix tu sendiri adalah hard and rigid matrix. Faham maksud saya? Matrix ni adalah hard and rigid. Menyebabkan structure of kita punya compact bone tu memang hard and rigid. Okay, jelas cakap tu? Jelas. Dan kita kena tengok siapa yang secret matrix ni. Yang secret matrix ni adalah osteoblast. Okay, so osteoblast ni adalah sejenis sel. Dia adalah immature bone cell. Okay, dia yang akan create, okay, ataupun dia akan form sel yang menghasilkan compact bone kita. Dapat tangkap kan ni? Kalau tak dapat, apa? Saya cakap slow-slow. Kita kena fahamkan ni. Bukan hafal, kita kena fahamkan. Tak dapat.
Tak dapat. Okay, so saya hold dulu. Bila awak tak dapat ni, awak tengok semula structure osteon ni. So tahu osteon tu apa? Saya ulang balik ni. Tahu. Yang Tahu. isi. Tahu. Okay. So nampak dekat tengah-tengah osteon ni, setiap osteon ada line biru dengan merah kan. Awak tahu itu adalah blood vessel. Betul tak? Betul. Betul. Nampak tak bulatan dekat semua ni? Ada bulatan. Kat tengah-tengah ni ada bulat-bulat tu. Nampak? Okay. Nampak. Dekat tengah-tengah tu yang adanya blood vessel tu tak? Kita panggil dia sebagai Harvation Canal. Canal tu apa bahasa Melayu? Canal. Ha? Salur. Salur kan? Betul tak? Salur kan? Tubular passage ataupun channel. Semacam salur ataupun laluan. Canal tu laluan. Okay. So, kita panggil tengah-tengah ni. Saya guna highlight lah. Okay. So, ini adalah Harvation Canal. Nampak? Nampak. So, kita ada Harvation Canal. Kita ada Harvation Canal kat sini. Yang akan go through bawah lah basically. Itu adalah Harvation Canal. So, ada apa dalam Harvation Canal ni? Ada banyak blood vessel. Ada nerve dengan lymphatic system. Semua tu terkandung dekat tengah-tengah. Okay, jelas dekat tu? Jelas. Okay. Nampak tak yang ni? Between dua Harvation Canal ni ada satu lagi. Laluan. Canal juga. Laluan juga. Nampak? Warna pink ni. Saya buat warna pink ni. Nampak. Okay. So itu adalah Waltzman Canal. Jelas? Jelas. Faham? Okay, itu adalah Waltzman Canal. So apa function Waltzman Canal? Tengok gambar pun tahu function dia apa. Menghubungkan satu Harvation Canal dengan satu Harvation Canal yang lain. Betul tak? So simple lah. Awak tahu dah maksud dia, awak tahu dah masuk Harvation Canal. Settle part overall of the benda tadi saya cakap ni, compact bone ni lah. Okay. So tu overall. Back to matrix tadi saya cakap. Okay, sabar, saya tak nak lagi cakap matrix. Saya nak habiskan yang lain dulu, baru saya pergi balik kepada osteoblast tadi. Okay, so kalau saya cross sectionkan bahagian osteon, ni adalah rupa osteon. Okay, boleh? Dia bentuk circular macam ni, faham? Faham. So, ni bahagian apa tadi? Saya cakap tadi, ada blood vessel semua tu. Lymphatic system, ada nerve, Harvation Canal. So, sama je lah, function ni masih sama lah. Ini cross section, okay? Dan bahagian layer-layer ni nampak tak? Satu layer, 2 layer, 3 layer. Nampak? Nampak. Satu layer, 2 layer, 3 layer. So itu adalah lamella. So dia adalah bone layers yang ada bone matrix. Faham? Dia adalah bone layers. Dia ada layer-layer, tapi dalam layer tu dia ada bone matrix. Jelas setakat tu? Jelas. Boleh tak semua? Tak boleh cakap. Tak faham cakap. Madam, apa Ya? beza lamella dengan osteon? Tak dengar. Kuat sikit. Apa beza lamella dengan osteon? Lamella dengan osteon. Osteon ni. Ni osteon. Semua ni osteon. Satu bulatan besar ni osteon. Osteon mengandungi lamella dan lain-lain. Ini adalah osteon. Semua ni adalah osteon. Dalam osteon is made up of lamella, iaitu bone layer. 1 layer, 2 layer, 3 layer, banyak layer. Faham tak? Osteon ni bulatan besar yang saya besarkan daripada sini. Okay. Faham Aina? Faham. Faham? Faham. Okay. So ni lamella kan? Kita punya 1 layer, 2 layer, 3 layer. Dekat setiap layer ni, okay, so dia ada bone matrix lah, dibanjiri oleh bone matrix. Okay, jelas setakat tu, okay. And then, okay. And then, ini warna pink-pink ni, pink bulat-bulat ni dekat setiap line of lamella ni, okay, dekat setiap line ni adalah lacunae. Nama dia lacunae. Lacunae ni apa? Dia adalah satu small space dalam bone matrix. Okay, dia mengandungi osteocytes. Okay, so awak kena tahu kita ada lacunae, ada banyak lacunae dekat bone matrix, celah-celah bone matrix ni. Okay, dan dia adalah satu space. Maknanya bila cakap space, dia ada benda dalam tu kan. Dalam space ni ada sejenis sel
nama sel tu adalah osteocytes. Dapat tangkap tak? Dapat. Yang lain okey? Faham tak? Faham. Faham Dalam laku ni ada space, so dalam space tu dia ada osteocytes. Sejenis sel lah basically osteocytes ni. Okay. Sebelum saya sambung osteocyte tu apa, saya pergi kepada, nampak tak ada macam bulu-bulu ni ataupun rambut-rambut ni dekat lakuner tu. Nampak tak? Nampak? Itu adalah canaliculi. Nama dia memang awak kena ingat lah semua. Okay. So dekat lakuner ada canaliculi. Okay. Boleh, ni. Saya tak label lah. Ni, rambut-rambut ni. Nampak? Nampak. So function dia adalah sebagai tubular passage. Bila cakap passage ni sebagai laluan lah. So, bila tengok gambar, apa yang awak faham? Dia punya function apa? Dia connect one lacunae to another lacunae and to the Harvesian canal kat tengah-tengah. Jelas cakap tu? Jelas. Jelas. Okay, so untuk apa dia connectkan daripada satu lacunae pergi ke lacunae lain, pergi ke Harvesian canal? Sebab dia nak transport nutrients, gas exchange of the bone cell. So apa-apa nutrient dalam bone cell ni, gas exchange, dia transport melalui ni lah. Ni pergi ke sini, ni pergi ke tengah. Dan melalui lah blood vessel ke, nerve cell ke, benda-benda lain. Jelas cakap tu? Jelas. Jelas, okay. And then kita tengok, okay, kat sini, lacunae tadi, back to lacunae, dalam tu ada osteocyte. Kalau awak perasan, saya ada sebut perkataan osteoblast tadi, betul tak? Ada. Nama dia sama. Osteo, satu site, satu blast. Tu je beza dia, betul tak? Satu osteocyte, satu osteoblast. So sebenarnya osteocyte ni adalah benda yang sama dengan osteoblast. Cuma kita panggil dia sebagai osteocyte sebab dia masih muda. Okay. Kita panggil dia sebagai osteoblast bila dia dah matured ataupun dia dah tua. Dapat tangkap tak benda yang saya cakap ni? Dapat tangkap? Okay. So of course lah. Okay. So silap. Osteoblast waktu dia masih muda. Osteocyte waktu dia dah tua. Okay. Dapat So kita start dengan yang masih muda lah kan? Okay. So waktu muda, nama sel ni kita panggil dia osteoblast. Okay. Nak ingat kenapa macam nak ingat mana satu muda, mana satu tua? Blast. So blast ni macam wow, gempak kan? Macam blast. So dia masih muda, masih bertenaga. Adalah osteoblast. Okay. Dia masih belum matured lagi. Dapat tangkap tak sakit tu? Dapat. Masih muda, dia tak matured lagi. So dia sangat, saya kata apa? Sangat ada energy, sangat wow kan? Blast kan? So dia punya function, dia secrete bone matrix. Okay, dia secrete banyak-banyak bone matrix. Okay, dia secrete banyak-banyak bone matrix. Tapi bila dia dah tua ataupun bila dia dah matured, dia become less active sebab dia dah tak larat. Waktu muda dia terlalu banyak buat kerja, dia banyak sangat secrete bone matrix sampai bila dah tua, nama dia dah jadi osteocyte. Dia dah tak larat dah nak buat kerja yang sama. So apa dia punya tindakan? Elok-elok dia duduk berlega-lega kat kawasan matrix, secrete bone matrix, dia tak larat. So bila dah tak larat, kita hantarlah dia masuk rumah orang tua yang bernama lacunae. So dia ni duduk dalam ni diam-diam, dia tak buat apa-apa. Faham tak? Faham tak setakat tu? Faham. Sebelum ni, nama dia osteoblast, dia sangat aktif, dia sangat ada secret bone matrix banyak-banyak. So dia buat banyak kerja. Tapi bila dia dah matured, dia dah tak larat, so dia tinggal ataupun dia occupied the lacunae. Okay, so dia dah hanya duduk dalam lacunae ni, tak gerak, tak buat apa-apa. Tapi kalau awak ingat, waktu muda kan dia ada secret banyak bone matrix. So kerja dia lah untuk maintainkan bone matrix tu. So dia hanya memantau bone matrix tu sahaja. Dia maintainkan sahaja. Yang secret masih lagi yang masih muda, iaitu osteoblast. Awak dapat gambaran tak? Kalau tak dapat saya cerita semula. Dapat tak? Dapat. Yang lain? Madam, Yes. osteoblast terletak ke mana, madam? Osteoblast dekat kawasan osteon ni lah. Dalam lacunae juga. Matrix. No. Waktu dia muda dia berlega-lega je kat mana-mana. Kat kawasan matrix, kat kawasan osteon. Bila dia dah matured, kita matured ayat biologi dia matured jangan guna tua kan. Saya cakap tua sebab nak bagi gambaran je. So bila dia matured barulah dia akan occupy the lacunae. Okay, madam. Thank you. Okay.
Yang lain faham tak? Faham, madam. Faham? Jelas tak? Jelas? Jelas. Jelas. Saya bagi masa awak 2 minit sahaja. Okay, 12:07 kita sambung balik. Bukan nak rehat. Saya nak awak hadamkan perkataan-perkataan yang awak baru dengar ni. Sebab saya tak nak awak confuse. So kita ada lakunya, kita ada kanalipuli, kita ada osteoblast, osteocyte kan. So awak akan blur sikit lah. So hadamkan. Faham tak apa saya ajar tadi? Lepas tu baru kita masuk the next. Sikit je next tu sikit je. Yang Lin kata pilih. Boleh tak? Boleh. Okay, 2 minit Try tengok nama-nama dia, hadamkan function dia semula. Madam, Ya. contohlah kalau contoh kita jumpa tulang, like macam arkeologis dia jumpa tulang, lepas tu tulang tu dia hollow. So maknanya semua yang dalam semua matrix dalam tulang ni memang dia dissolve or dia macam mana? Hollow means dah kosong ke apa? Kosong dalam tulang tu. Bone ni ada banyak jenis tau. Kita ada compact bone, kita ada memang kawasan yang hollow bone. Faham tak? Memang ada bones yang memang hollow bones nama dia. Faham? Okay. Dan biasanya hollow bone ni lagi kuat biasanya lah. Lagi stronger than compact bone. So contoh tulang buat masak sup tulang tu kan biasa dia kosong dalam Okay. tu. Ada nama dia, maknanya dia hollow bone lah. Memang wujud. Hollow bone ni memang wujud. Lagi-lagi untuk haiwan. Contohnya burung, ostrich kan. Dia ada macam hollow, kawasan-kawasan hollow dia ni. Berbeza dengan compact bones lah sebenarnya. Okay. Thank you, madam. Okay, alright. Madam, Ya. matrix itu dekat di mana? Matrix tu dekat dalam lamella ni. Lamella, layer-layer ni, so dia cover the bone. Dia tak ada spesifik tempat lah. Basically awak tahu lamella contains bone matrix. So awak boleh imagine tak kalau macam cytoplasm, kita nampak dia ada ruang kosong, dia ada liquidify, dia macam tu. Tapi untuk apa nama ni, compact bone ni, dia keras, dia solid, rigid. So dan matrix kita tak bersifat liquidify macam tu tau. So dia macam cover the area yang memang overall lah ada kat kawasan compact bone ni. So mainly adalah lamella lah. Sebab lamella made up osteon. Osteon made up the compact bone. So kita kira sebagai dalam lamella lah. Faham tak? Okay, madam. Okay. Ada soalan lagi? Madam, Yes. kalau compact bone dengan hollow bone tu, kalau dia orang injek yang mana lagi cepat sembuh, madam? Kalau apa? Tu hollow bone dengan compact bone, katakanlah kalau ada patah kan, yang mana lagi cepat baik? Cepat Allah, sembuh? kita kena tanya doktor tu. Tapi hollow bone lagi stronger daripada compact bone. Itu yang madam tahulah. Cuma dari segi kalau patah mana cepat sembuh, saya tak pastilah. Okay, madam, thank you. Okay, which one? Madam, Yes. matrix dalam bentuk cecair ke atau dalam macam solid form begitu? Dia tak cecair, dia hard and rigid. Dia hard dan rigid saja. Solidify lah. Okay, madam.
Ada soalan lagi? Ada soalan lagi tak? Tak ada. Okay. Mana soalan kawan awak pasal bone tadi? Mana yang heal faster kan? Ridwan yang tanya tadi. Ya, madam. Kalau madam baca ni, dia cakap based on jenis fracture tu. Dia fracture ada banyak jenis lah. Ada macam open fracture. Dan biasanya bone yang heal faster adalah bone yang macam spongy bone. Macam tu. Dia lagi heal faster. Dia lagi cepat baik. Faham tak? Faham. Okay, tapi dia depends jugalah on jenis fractures yang awak alami tu. Baru dia dikira mana heal faster ataupun tak. Okay? Jelas? Jelas. Thank you, madam. Alright. Okay, next kita akan tengok tajuk seterusnya iaitu hyaline cartilage. So kalau tadi kita bagi tahu macam apa cross section dalam satu bone tu kan. So hyaline cartilage ni pula adalah satu connective tissue juga, tapi dia between dua bones, dia bukan dalam satu bone. Okay, so kita tengok dia punya structure, dia adalah elastic. Kalau tadi apa dia structure dia? Hard, rigid dengan strong. Itu adalah untuk compact bone. So sangatlah kontra dengan hyaline cartilage sebab hyaline cartilage dia elastic dengan rubbery. Betul? Sangat kontra. So logiknya kalau tadi yang menyebabkan compact bone hard, rigid dengan strong adalah sebab dia punya matrix, awak rasa yang menyebabkan hyaline cartilage rubbery dengan elastic siapa? Apa? Bukan siapa? Apa? Faham tak soalan saya? Sekali lagi, madam. Kalau tadi compact bone bersifat hard, rigid dengan strong sebab dia punya matrix kan. Natural dia punya matrix punya ciri-ciri yang menyebabkan dia hard, rigid, betul tak? Sebab dia dibuat daripada mineralized matrix. So awak rasa apakah yang menyebabkan kita punya hyaline cartilage bersifat rubbery dengan elastic? Synovial fluid. Basically masih lagi matrix je lah. Dia buat daripada apa? Cuma matrix dia buat daripada apa? So betul cakap Kavin macam kira betul lah sebabnya dia buat daripada jenis fluid pula. Kalau tadi matrix dia lebih kepada minerals, hard dengan rigid menyebabkan overall compact bone tu terus jadi hard. Betul tak? Tapi sekarang bila kita guna matrix yang lebih soft, lebih elastic, so matrix kita punya hyaline cartilage pun jadi soft and elastic. Faham? Faham. Okay. Faham ke tak faham? Faham. Okay. So tadi Kawilan ada sebut apa? Synovial fluid. Betul? Betul? Awak sebut apa tadi? Betul madam, synovial fluid. Okay. So synovial fluid tu sebenarnya located here. Nampak warna biru ni? Saya tak label. Kat sini. Ini adalah synovial membrane. So basically dia located between dua joint. Dua tulang joint. Tapi yang kita nak tengok sekarang bukanlah synovial fluid ataupun synovial membrane. Kita nak tengok hyaline cartilage. So hyaline cartilage adalah bahagian coklat gelap ni. Nampak? Yang ada dekat penghujung setiap bone yang bertindak sebagai joint. Okay? Jelas tak? Nampak tak gambar? Nampak Jelas Okay. So dia ada abundance, sangat banyak collagenous fiber. Tadi pun made up of collagen. Betul tak? Betul. Betul tapi tadi collagen fiber dengan inorganic mineral salt. Okay, yang menyebabkan dia keras lah. Tapi dekat sini dia buat daripada abundance of collagenous fiber yang embedded terletak dekat rubbery matrix called chondroitin sulfate. Maknanya kita punya matrix ni nama dia chondroitin sulfate ataupun kita panggil chondrite. Faham? Dapat sekejap tu? Nama matrix je basically, tak ada apa pun. Dapat, madam. Okay, alright.
So chondroitin sulfate dengan collagen fiber disecrete by chondrocyte. So dekat sini awak akan nampak satu persamaan. Waktu tadi yang secrete bone matrix apa? Osteoblast. So kita tukar nama osteo je, kita ganti dengan bukan. Kalau tadi osteoblast, waktu tua dia jadi chondrocyte. Dekat sini kita jumpa yang lebih kurang sama, iaitu chondrocyte. Nampak chondrocyte? Nampak. Okay. So chondrocytes ni akan secrete the collagen fiber dengan chondroitin sulfate. So dia akan secrete collagen fiber dengan chondroitin sulfate. Okay, jelas setakat tu? Jelas tak setakat tu? Jelas. Okay. So chondrocyte ni located kat mana? Osteocyte tadi located kat mana? Osteocyte. Search dekat dalam Kat mana? Dalam apa? lakune. Lakune. Okay, boleh lah kan lakune. So sama juga chondrocytes pun located in the lacunae. Okay, so basically kalau saya zoom in betul, yang warna cream ni adalah kita punya chondrocyte. Yang warna apa ni? Peach. Warna peach ni adalah kita punya lacunae. Warna pink luar ni adalah kita punya kapsul. Faham tak? Faham tak? Faham ke tak faham? Faham So basically yang warna pink tu adalah kapsul. So kita tengok yang ni kapsul saya label kapsul warna pink. Warna orange ataupun warna peach tu adalah lacunae. Dalam lacunae ada chondrocytes. Okay, jelas dekat tu? Jelas. Okay, and then kita tengok function dia adalah untuk flexible support. Kenapa kita kira dia sebagai flexible support? Dia cakap support, dia cakap flexible support. Sebab akan reduce friction between joint. So saya dah cakap ini antara dua joint, dua jenis tulang. Dan dia ada lipid dekat sini. Dia ada dia punya jalan cartilage kat sini. So dia akan reduce friction. Friction tu apa? Geseran. Boleh imagine tak kalau kita tak ada hyaline cartilage atau kita tak ada synovial fluid tadi yang kawan nak cakap tu, apa akan berlaku tulang tu mengutulang? Haus. Haus. Bukan sekat haus, sakit lah kan. Sebab dia tertekan, dia menekan antara satu sama lain. So basically, perlulah fluid tu kat sana atau perlulah something yang memang elastik dengan soft supaya dia tak ada friction, tak ada geseran antara dua jenis tulang. Sebab tahu tulang bersifat strong. Betul tak? Faham tak? Faham. So, flexible support yang paling utama adalah reduce friction between dua joint. Dia keep bronchi, trachea to open, due its elasticity, ability to compress. So, benda-benda macam itulah function lain dia. So, distribution dia, hyaline cartilage ni adalah kawasan-kawasan yang macam nose, ears. Faham tak? Nampak macam ada tulang tapi tulang dia lembek. Betul tak? Faham tak? Betul. Okay, kawasan-kawasan macam tu. Nose, ears, dan rings that enfold the pipe covers the end of some bones. Okay, yang saya bagi contoh ni yang cover hujung-hujung certain bones. Okay, yang warna coklat ni. Dan yang lain-lain distribution kita nampak dekat kawasan-kawasan yang ada tulang tapi tulang dia macam lembik. Macam hidung kita, telinga kita, kawasan-kawasan macam tu. Jelas tak setakat tu? Jelas. Okay, so kita tengok habis dah. Okay, so kita tengok dia punya structure ni. So basically ini adalah chondroblast. Chondroblast dia located dekat kawasan atas sikit iaitu kawasan perichondrium. Kita panggil perichondrium bahagian atas ni. Dia located dekat sini, chondroblast. Okay. Faham? And then kita ada chondrocyte dalam lacunae tadi. Kita ada hyaline matrix ataupun matrix lah, iaitu yang soft dengan elastik.
kita tengok difference between dua-dua yang kita dah belajar hari ni, iaitu compact bone dengan hyaline cartilage. Okay, so difference dia sangat ketara lah. So compact bone, location dia letak dekat skeletal bone, bahagian tulang. Manakala hyaline cartilage kita boleh jumpa dekat bone surface joints ataupun bone of sternum ataupun ears, benda-benda tadi kita belajar. Itu location dia. Okay, dan nature of matrix. Matrix dia jenis hard dan rigid, menyebabkan compact bone of course hard, rigid and strong. Tapi untuk hyaline cartilage, matrix dia bersifat soft dengan elastik. Dia menyebabkan hyaline cartilage soft dengan elastik dengan rubbery, bergetah. Okay, dapat rasa kat tu? Ni perbezaan je ni. Dapat? Dapat. Okay. And then component of matrix. Matrix composed of mineral salt. Yang ni matrix dia, nama matrix dia chondrin. Tapi dibuat daripada chondroitin sulfate dengan collagen fiber. Yang ni mineral salt lah, majority dia. Name of cell, sel dia ada dua jenis, osteoblast dengan osteocyte. Yang ni kita panggil chondroblast dengan chondrocyte. Okay, macam mana nak ingat? Kalau saya confuse juga kadang-kadang. Tapi saya ingat dia start dengan O sebab compact bone ada huruf O. Kat sini tak ada langsung huruf O. So tak logik lah untuk kita guna osteoblast dengan osteocyte kat sana. Dapat tak? Macam mana nak ingat tu? Dapat. Okay. So bone cell secrete the bone matrix. Okay, bone cell ni, cartilage cell secrete the cartilage matrix. Okay. So arrangement of cell, kalau kita tengok arrangement of cell untuk compact bone lebih arrange lagi bagus lah kan. Sebab dia arrange dalam circle columella. Manakala untuk hyaline cartilage, kita tak nampak dia macam arrange sangat cantik pun. Dia scattered throughout the tissue. Sini sikit, sini sikit, sini sikit, sini sikit. Jelas? Jelas? Dan number of cell dalam setiap lakuna, iaitu kalau ni osteocyte, yang ni chondrocyte. Okay, dua-dua side belakang. Okay. Kalau untuk bone, compact bone, kita nampak dalam satu lakuna hanya ada satu sahaja osteocyte. Tapi dekat sini boleh jadi satu, ni contoh yang satu lakuna, satu chondrocyte. Ini satu lakuna, dua chondrocyte ataupun empat chondrocyte. Jelas? Jelas tak? Okay. And then lakuna interconnection, lakuna interconnected melalui canaliculi. Tapi untuk kat sini lakuna ni tak interconnected between each other. Okay. Faham? Dan presence of blood vessel. Untuk compact bone kita ada blood vessel present dekat central canal. Havation canal, nama lain dia adalah central canal. Okay. Manakala untuk hyaline cartilage tak ada blood vessels. Faham tak? Faham tak? Faham. Simple je, hyaline cartilage simple. Lagi simple nak ingat bila awak try compare tu compact bone. Okay. Boleh tak? Madam, Yes. yang hyaline cartilage tu kan function dia ada satu lagi kan? Yang Ada also satu form embryonic skeleton. Mana? Yang tu apa maksud? Kat mana? Mana? Dalam buku. Buku? Dekat Tak function. Kat function dia ada also forms embryonic skeleton. Embryonic skeleton. Oh, maksudnya embryo, tahu embryo? tak. Okay, skeleton tahu? Tulang? Tahu. So dia juga membentuk tulang untuk embryo of vertebrates. Faham tak? Faham, madam. Faham? Faham tak? Faham. Kayaknya masa tu lembut lagi macam tu. Maksudnya embryonic skeleton ni adalah embryonic development of the bone lah. Maksudnya mula-mula kita nak start benda tu. Biasanya memang dia made up of hyaline cartilage. Kejap. Madam confirmkan balik. Embryonic skeleton. Embryonic skeleton.
embryonic skeleton is first form, okay, of connective tissue. Dia adalah primitive skeleton, maknanya permulaan skeleton lah. Kita panggil dia sebagai embryonic skeleton. So, kemudian benda ni akan develop menjadi bone. Faham tak? Maknanya permulaan dia bermula dengan embryonic skeleton, lepas tu dia jadi bone. Faham? Faham. Bukannya di dalam baby, maksudnya permulaan untuk kita form bone tu sendiri, kita start dengan embryonic skeleton. Macam tu, walaupun dalam adults. Okay, so Faham. yang made up embryonic skeleton tu adalah hyaline cartilage. Okay. Okay, jelas. Jelas? Faham? Faham? Itulah. Okay, saya hantar kat grup maksud dia lagi jelas. Okay. Ada soalan? So 5 minit lagi, saya tak naklah buang masa. Bukan nak buang masa, saya tak nak nanti hari Jumaat kita terpaksa cover blood. Blood ni benda yang simple, betul tak? Betul tak? Blood ni benda yang simple. So basically, connective tissue yang paling awak common sekali adalah blood. Okay, so dia ada connective tissue dengan fluid matrix. Of course fluid sebab kita tahu bentuk blood pun bentuk fluid. Okay, dia adalah blood plasma. Semua ni duduk dalam blood plasma. Okay, plasma ni mengandungi water, protein, salt dengan variety of soluble chemical messenger. Okay, dan hormon-hormon lain. So ada 3 jenis of blood. Yang pertama red blood cell, yang kedua leukocyte dan yang ketiga platelets. So, dari segi function ataupun structure, saya rasa awak dah sedia maklum. Red blood cell bentuk disc biconcave, betul? Leukocyte ada macam-macam bentuk. Okay, dan dia ada banyak jenis. Kalau leukocyte ni, white blood cell, dia ada banyak types, 5 type. Monocyte, lymphocyte, basophil, neutrophil dengan eosinophil. Dari segi function, tahu tak apa function red blood cell? Transport oksigen dengan Yes, karbon. transport, oksigen, karbon, bla bla bla. Untuk white blood cell? Antibody. Antibody. Yes, platelets. Membekukan Blood clotting. Yes, blood clotting. Itu je lah function dia orang yang main kan. Awak tahu kan. So dari segi structure tak ada masalah. Awak tahu red blood cell tak ada nukleus. White blood cell ada nukleus tak? white ada. White je ada. Platelets pun tak ada nukleus. So tahulah ada tak ada. And then kita tengok dia ada elastic membranes, change shape easily, movement dalam small blood capillary. So kena tahu dia ada monocyte, lymphocyte, eosinophils, ni contoh-contoh dia. Okay. Function platelets dalam blood clotting. Function red blood cell tadi dalam transport of carbon dioxide dengan oksigen macam kan awak cakap. Function of leukocyte ni defense system, iaitu defend antibody ataupun defend body against infection dengan patogen, benda-benda asing lah. Okay, simple lah. Faham? Nanti baca detail sikit. Tak ada apa yang baru kat sini. Boleh? So that next class kita terus masuk plant tissue. Awak ada sehari lah before saya masuk plant tissue. So saya mohon supaya semua hadamkan dulu benda yang kita dah belajar sebelum ni. Sebab plant tissue banyak lagi. Okay? Boleh semua? Madam, boleh. Okay, Boleh. saja. So macam biasa nota saya upload kat Insta, yang lain recording kat YouTube lah. Okay. Keyword, madam. Keyword, Allah sok malah lupa keyword. Keywords. Keywords hari ni adalah Walksman Canal. Ni. Madam. Boleh? Alright. Boleh. Okay, itu sahaja. Thank you. Assalamualaikum. So, thank you, madam. Madam. Thank you.